Sorry for the delay. We delay about 20 minutes. I'm so sorry about that. Next time I may suggest that you make sure that all the things inside your class ni is quite good lah, and operation dia seperti mana biasa lah. Okay, so we have 4 different outcomes that we are going to learn. It's quite broad at the first beginning part of the lecture, but I surely in the end of the discussion, in the end towards the explanation, you will try, I hope that you can appreciate whatever the sharing that I'm going to do, especially with the regard equipment that we have here. Dalam bengkel yang sebelum ni, tuan-tuan puan dah didedahkan dengan kaedah penggunaan peralatan seperti low cost module named as microcontroller, such as ESP32, Arduino pada semester 3, dan anda akan didedahkan juga pada hari ini the applications of all this microcontroller unit, or we call it as MCU, for the benefit of all of you to collect the environmental data. So based on the environmental data, we are going to make some sort of improvement lah with regard to that. Terima kasih kepada AJK kerana berusahalah. Ini panggil berusahalah ni. Berikan tepukan gemuruh kepada beliau. Okay, and then we are also going to learn about the EMSA, how to create. So dalam objektif kamu, sebab, okay, no problem. Alright, so we are going to learn about how to create. You remember, our objective number 2 in this particular topic 9, is actually create. Apa maksud create? Cipta, bina, buat. Anda nak buat macam mana? Anda ambil orang punya pasal, itu panggil install, betul? Bila kata create, maknanya benda tu tak ada, dijadikan ada. So that is why you need to create the scientific instrument for monitoring of environment health parameter using sensor technology. So this is the second objective. You already done actually, betul tak? Anda dah buat, betul? Tapi saya percaya tak semua kumpulan perfectly done it lah. Tapi kita akan bantu daripada masa ke semasa. Untuk makluman, kawan-kawan Zahrawi, saya pun telah menggalakkan mereka berkolaborasi dengan awak. Jadi saya juga menggalakkan anda berkolaborasi dengan mereka. Dan jika mereka menyombongkan diri tidak mahu berkolaborasi dengan awak, awak maklumkanlah kepada saya supaya saya dapat mendoakan mereka mendapat hidayah ataupun azab daripada Allah Ta'ala. Faham Jadi tuan-tuan puan kena collaborate. You sumber kumpulan pada hari ini dah siap ke belum? Belum. Dah berapa persen? Ada tak yang baru nak beli barang? Barang pun dah tahu. Kelas pun baru dapat semalam. Ada barang dah ada lah. Barang dah ada. Dah mula pasang. Ada yang dah dapat bacaan. Nanti saya akan bantu anda. Sebab sepatutnya kelas anda juga akan ada beberapa sesi tutorial yang banyak. Which is kita akan bantulah supaya anda boleh buat sama macam kawan-kawan anda di kelas yang lagi satu ya. So we are going to create. And last but not least, apabila anda telah create data, kalau anda ingat dalam workshop kita yang sebelum ni, kita dah ceritakan data ni akan masuk dalam Google Sheet, dan data daripada Google Sheet itu akan kita persembahkan di dalam dashboard ke dash yang kurung. Dash yang kurung ni cerita budak-budak dulu main kereta racing tu. Dashboard. So kita akan letakkan dalam dashboard, dan last kali kita akan ada tutorial macam mana nak create. Ingat. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan ditanya. Okay, so the next one. AI. AI stand for what? Artificial Intelligence. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya nak membawa tuan-tuan dan puan-puan ke alam yang lain sebenarnya. Saya nak tuan-tuan dan puan-puan faham bahawa apa yang kita buat hari ini, apa yang kita akan plan to do in the next few hours, in the next few weeks, in the next few moments, we are going to create the awareness of using technology for environmental health. Even though previously we already done it, but before this we done it in a such conventional way. But now we are ahead and we are trying our best to make sure that these things happening in our country. Di mana kita akan gunakan advanced monitoring by sensor technology. So EH monitoring ni you all kena faham lah bahawa di dalam Kementerian Kesihatan dia ada satu namanya bahagian perkhidmatan kejuruteraan. Dalam bahagian perkhidmatan kejuruteraan ni, mereka telah menyediakan inside the engineering divisions of Ministry of Health, they have developed a checklist ataupun a proper documentation that explain about the environmental health risk assessment process. Apa dia? Environmental health risk assessment. Environmental health risk assessment ni adalah program, iaitu penilaian risiko kesihatan persekitaran. Faham ya? Dalam environmental health risk assessment, dia ada beberapa kaedah, methodology, tools that you are going to do or you are going to perform. So we name it as the environmental health risk inventory. Faham?
Dalam environmental health risk inventory ni, dia mengkehendaki tuan-tuan dan puan-puan untuk mengadakan penilaian risiko sama ada secara kuantitatif ataupun kualitatif untuk memberi makna kepada kawalan pengurusan kesihatan persekitaran di dalam negara. Faham Dengan kata lain, itulah yang tuan-tuan dan puan kena faham dulu. Sebelum kita buat kita punya device dan sebagainya, kita kena faham dulu kenapa kita buat. Jawapan dia, because we want to support the EHRI tadi. Kenapa kita buat EHRI? Sebab EHRI ini adalah tools. Kenapa ada tools punya EHRI ini? Untuk membantu EHRA. EHRA ni untuk apa? DM, decision making process. Because you need to make a decision. For example, antara kampung A dan kampung B, kampung mana yang lebih sesuai untuk dijadikan kawasan pemindahan sementara bagi manusia yang mengidap banjir contoh. So, benda-benda ini memerlukan keputusan yang perlu diambil dan perlu dinilai risiko-risiko yang wujud antara setiap kampung. That's why you need to do some sort of environmental health monitoring. And then we are going to discuss also health indices. Dalam environmental health, kita ada beberapa indeks yang seperti mana anda kebanyakannya tahu. Contohnya, Burritro Index. Tahu kan? Anda tahu pasal CI, Container Index. Tahu kan? Anda tahu pasal AI. Maksudnya apa? Addis Index. Dan indeks-indeks lain lah yang tuan-tuan dan puan mungkin tahu dan mungkin tak tahu. Contoh yang you all tahu adalah yang pasal vektor. Yang pasal environment ni, you kena tahu juga. Contohnya AQI. Apa maksud AQI? Air Quality Index. WQI. WQI apa dia? Water Quality Index. Then all the things is actually there inside our governmental system, inside our legislative framework, and all these things is continuously monitored. However, apa dia? However, apabila berlaku wabak, apabila berlaku bencana, apabila berlaku masalah, therefore all the data is not belong to you. It sometimes belong to the other parties. And some of the data also are not together. Together can be retrieved in a such efficient way. Faham tak? Nak dapat data kena buat surat, betul? Nak buat surat pengarah kena sign. Nak buat surat pengarah sign kena hantar pakai email. Email kena ada internet. Kena hantar pakai mesin fax. Kolej kita dah tak pakai mesin fax lah, semua pakai email. Nak tunggu orang sana reply, orang sana kena jawab juga. Orang sana kena buat juga surat. Agak-agak berapa lama dapat data. Wabak berlaku minggu ni, nak dapat data pasal environment contohnya. Jadi bila dapat data? Wabak dah selesai, data baru dapat, betul? Kesimpulan dia apa kat situ? Function you sebenarnya adalah sebagai investigator and also inspector in terms of environmental condition, environmental health indicators. Jadi you must know what I meant by environmental health indicator. What example of the indicator? Macam saya cakap tadi, WQI, AQI, IAQ, lagi level-level of the pollutants, level-level of the ventilation, level-level with regard to all the monitoring that we done. Itu yang dipanggil sebagai environmental indicator. And then we are going to develop the parameters. We need to integrate the secondary data. If this is already done in the workshop. If you remember that we fetch the data from the open weather data, ingat lagi? Siapa yang pergi ke Desa Pandan, apa nama tu? Desa Mentari. Mungkin kena tengok video lah kan. Jadi tuan-tuan dan puan juga belajar tentang spatial analytics. Ini belajar masuk awal-awal SEM dulu. Belajar tak apa-apa kan. Last kali tak apply pun, betul tak? Jadi tuan-tuan boleh apply. Dan last kali but not least adalah we are going to integrate all of this into the sensor technology for the smart city application. Because dalam subjek EHRU, dalam subjek EHRU ni adalah menceritakan tentang environment, residential and urban health. Ingat, in the end of the day, daripada anda belajar pasal sensor tu adalah untuk mengolek data environment health, untuk membantu EHRI. EHRI akan melaksana proses EHRA bagi mengawal selia persekitaran sedia manusia dan last kali leads to the sustainable development goal or we call it a sustainable city yang adanya di bawah urban health. Faham ya? Nampak dia punya berkaitan tu? Kalau tak nanti tuan-tuan tak nampak. Duk fikir, kita kena buat sensor, lepas tu tak apa-apa. Kita buat je lah, ikut je lah apa yang Mamat ni cakap. Tak. Sebenarnya the gist behind is we want to train you so that you know exactly what you are going to monitor and based on that monitor are going to translate it into risk assessment. So bila anda buat sensor cahaya, anda buat sensor bunyi, anda buat sensor suhu, whatever it is, it needs to be translated back into risk assessment. Ingat, risiko ada dua. Pertama adalah melibatkan exposure. That's why tadi saya tegur tuan-tuan dan puan tentang pendedahan.
Why you exist in the first place? Because you exist for measuring, monitoring, recording, intelligently predict the exposure. You all mesti mahir membuat penilaian pendedahan. Jelas? Kawan-kawan kita di perubatan, mereka kena mahir dalam membuat apa dia? Rawatan. Membuat diagnosis. Kenapa? Diagnosis, rawatan dan sebagainya ini akan menentukan severity. Sebab severity daripada data mereka punya medical dan kesihatan ini akan kita gunakan untuk melengkapkan ihra kita risk assessment. Sebab kita akan buat exposure. Diorang buat apa? Diorang buat pasal severity tadi. Kenapa kita kena tahu pasal risk? Sebab kitalah juga yang buat kawalan dan juga pencegahan. Jelas? Sekarang nampak penting tak penting PPKP? Penting. Jadi ia kena diperjelaskan dengan sangat teknikal. Jangan cerita, oh kami terlibat dalam kawalan dan pencegahan. Jangan stop at that. You must talk more on what is the technical details that you are need to be done. Most important part for you and me as the graduate of the environmental health or occupational health or whatever public health related to the environment, we are actually a preventive specialist. Faham? Kita lah sebenarnya preventive specialist. That we empower public to aware of the disease or exposure that may relate them to deteriorate their health. Kita ni sangat penting dalam bab itu. That's why you kena expert. That's why you kena mahir. That's why you kena tahu. Walaupun bidang-bidang ini dia dipecah-pecahkan. Betul tak? Ada yang airnya, ada yang udaranya, ada yang udara dalamnya, udara luar lah dan sebagainya. Okay, so kita akan belajar tentang environmental health surveillance untuk oleh saya. Di mana kita perlu wujudkan? Kita perlu wujudkan satu kaedah bagaimana environmental health juga perlu mempunyai surveillance systemnya sendiri. Perlu mempunyai surveillance analytics dia sendiri. Untuk membuat apa? Prediction. Lagi, untuk membuat apa? Kawalan. Untuk membuat prevention. Dan lain-lain yang lebih analytics. That's why you all must always remember that environmental health surveillance is not yet we have. Kita tak ada. I took one example, a very simple one. A very simple environmental health surveillance. If I type something on the computer that I want to know about whatever risk related to the environment, I can get or not? I can get. Surely I can get. But from who? That is the question. I will get from where? News. I will get from where? Studies. I will get from where? Other people. But not the regulatory or not from your body. Faham tak? Body environmental health ni tak ada. Kita tak mengumpul data-data. Saya tunjuk contoh senang. Bukan sahaja pada penyakit, sebab kebanyakan yang kita ada sekarang adalah surveillance penyakit. Ingat, surveillance penyakit contoh apa? We have a very good system in terms of epidemiological surveillance. Who disagree with me, you are not staying in Malaysia. We have a very good. Very good. Faham tak maksud very good? Bagus, sangat bagus. Sampai ke peringkat WHO, kita follow apa juga cadangan yang ada. In fact, other countries also replicate our model with regard to the disease surveillance system. Disease surveillance, faham Maksudnya kaedah kita melaporkan penyakit itu bagus. Sebab dia semua disokong oleh akta, kena wajib laporkan, kena ada KPI yang tertentu dan sebagainya. Saya nak tanya tuan-tuan dan puan, adakah berlaku disease juga? Ya. Adakah we able to predict the disease from happening and then we prevent it from happen? Sometimes and most of the time we fail to do it. Why? Because we only see on the single paradigm. You cerita pasal disease je lah. And then you pula cerita pasal environment je lah. You tak integrate the knowledge. So that's why environmental health surveillance is very important. Environmental health yang important. Sebab environmental health lah yang akan integrate this gap. Faham tak maksud saya ni? I need to be very careful in terms of talking about all these things. Okay, kemudian kita ada EH Analytics. Apa maksud Analytics? Analytics ini berkaitan dengan Big Data Analytics, BDA. Anda mungkin tak pernah dengar ataupun pernah dengar hari ini. Tapi yang lebih pentingnya adalah macam mana kita nak wrap up. Macam mana kita nak keep up dengan IR 4.0. Sekarang, menteri dan juga all the people top down daripada atas sampai ke bawah dekat Malaysia ni, kalau kita nak cerita dekat parlimen dan sebagainya, semua cerita, oh kita kena memperkasakan stamp, oh kita kena memperkasakan digitalization lah, apa benda ni semua kan. Last sekali kita pakai borang, kertas dan juga pen serta pengalas
Masih lagi menulis, betul? Kita masih lagi di zaman itu. Adakah ini selari dengan apa yang jajaran dibuat oleh kementerian? Ianya bukan tak selari, ianya tidak mahu di-upgrade. Itu je. Dia sebenarnya lebih kepada kita lah. That's why tuan-tuan dan puan akan didedahkan sebentar lagi tentang betapa pentingnya kita kena ada analytics. And before we can begin all the analytics, analysis, dashboard, we need to have the data. Kalau tuan-tuan dan puan ingat pada workshop saya lepas, kita ada mula-mula sekali dipanggil sebagai data. Daripada data itu kita akan harvest menjadi information. Daripada information akan jadi apa? Knowledge. Daripada knowledge kita akan dapat insight. Apa maksud insight? Insight inilah yang kita nak untuk menjana ekonomi yang lebih baik, untuk menjana kesihatan yang lebih mapan, untuk memastikan negara kita bebas daripada penyakit-penyakit berbahaya. Dan juga inilah juga perkara penting untuk meningkatkan lagi kualiti hidup masyarakat, ya. So kita akan belajar juga nanti dalam tutorial. So sepatutnya anda ada at least 4 jam tutorial, ya, untuk macam mana nak integrate all these sensors and also the IoT. And then kita akan apply the knowledge untuk kita buat programming, dan last but not least adalah untuk design, implement, testing dan evaluate. Cuma saya tertanya-tanyalah, kumpulan awak dah start buat data collection ke belum? Belum, belum maksudnya berisiko lah. Dah ada tempat nak buat ke belum? Dah dapat kebenaran. Peralatan awak dah tahu nak pasang kat mana? Dah, barangnya je lah tak siap lagi, betul? Barang ni tak siap sebab tunggu saya ajar ke sebab memang tak nak siapkan awal-awal? Tak tahu nak buat lah. Tak apa, nanti kita tengok. Kejap lagi sepatutnya dah tahulah. Sepatutnya lepas habis kelas yang ke-9 ni, anda dah boleh buat. Sepatutnya workshop hari tu lagi dah boleh buat. Kerana anda perlukan masa. You are need to take time to collect all the data. At least you akan monitor 2 tempat dan you akan ambil masa 1 tempat lebih kurang seminggu, dan you have the data for the whole week. So kalau tuan-tuan dan perempuan masih tak ada lagi data, masih tak ada lagi siapkan peralatan ini dan digunakan di lapangan, maka saya tertanya-tanyalah bila yang tuan-tuan akan buat. Sebab anda punya kolokium adalah pada hujung bulan ini. Sekarang dah minggu pertama. Minggu kedua, minggu ketiga. So berhati-hatilah di jalan raya, ya. So itulah antara benda-benda yang tuan-tuan puan kena fikirkan. Baik, ini yang saya masukkan tadi mengenai environmental health risk assessment. So dalam risk assessment tak lain tak bukan kita ada pendedahan dan kita ada severity. Keterukan. Bahayanya bahayanya bahan dan juga sumber pencemaran yang ada pada persekitaran yang kita uji. Dan ini tertakluk juga kepada jenis bahan pencemar yang berkenaan. Kita ada physiological, chemical, biological dan lain-lain. Tuan-tuan dan puan lebih mahir daripada saya. Dan kita ada juga skop-skop lain, seperti radiation, seperti temperature. Dan kita ada juga skop-skop yang bakal mempengaruhi secara tak langsung. Apa maksud tak langsung? Contoh, kenaikan suhu yang tinggi pada kita punya keadaan El Nino ni kan. Maka suhu tinggi kan. Apa jadi pada suhu tinggi? Dia memberi kesan tidak langsung. Apa maksud kesan tak langsung? Dia akan menyebabkan banyak kita punya crops mati. We are going to have a lot of problem with regard to our agriculture. Betul tak? So bila ada masalah dalam agriculture, apa jadi pada food production? Menurun. Apa jadi pada quality of the food that we eat? Menurun. Apa jadi pada kesihatan selepas food yang kita eat tu menurun juga. Kesihatan kita terjejas. Kita boleh jadi malnourished dan lain-lain. Itulah perkaitan dia. Faham? Jadi tuan-tuan dan puan kena nampak benda ni daripada skop yang lebih besar sampailah skop yang lebih kecil. Jadi persoalan dia macam mana kita nak mengelakkan berlakunya El Nino? Jawapannya kita tak boleh kawal. Sebab sometimes this is all disaster. But we can do is actually we can control the severity from it to be happen and escalating to the another part of the world. So macam mana kita nak buat? Pertama kita akan gunakan EHRI. EHRI inilah dipanggil sebagai Environmental Health Risk Inventories. So dalam Environmental Risk Inventories ni, untuk makluman tuan-tuan dan puan, ianya adalah sangat semi kuantitatif. Ianya hanyalah menitik beratkan dengan kaedah pemerhatian secara langsung. Faham tak pemerhatian secara langsung? Okey, contoh dekat dalam Sungai Buloh ni. Ada berapa banyak kawasan dekat kawasan Sungai Buloh, LKKM, UiTM dan juga hospital serta masjid ni, dan kawasan sini lah termasuk Kampung Melayu. Agak-agak kawasan sini, kawasan mana yang berisiko untuk kita lihat daripada aspek pendedahan pencemar yang ada. Siapa tahu? Kawasan kita ni, tak nak cerita kawasan lain. Apa pencemar-pencemar yang ada? Kita ada pencemar bunyi. Okey, lagi pencemar apa lagi? Pencemar karbon. Okey, sebab banyak highly traffic. Okey, lagi.
Pencemaran apa lagi? Pencemaran habuk sebab ada construction nak buat flyover baru kan. Lagi pencemaran. Mana? Tak dengar. Oh, PM10, particulate matter. Particulate matter disebabkan oleh transport system. Lepas tu kita ada juga apa nama ni? Kawasan perindustrian dan juga kita ada kilang dan kita ada macam-macam lah kat kawasan ni. Jadi yang anda sebutkan tadi, ini semua dipanggil pendedahan. This is all, we call it as a pollutants. And all the pollutants need to be measured. And all the pollutants need to be controlled. And all the things need to be make it safe so that the people can live longer. The people are in healthy condition. So itu sebab kita perlu ada indikator-indikator yang berkenaan. So anda boleh bacalah ini penerangan tentang PKRI. PK ini bermaksud program ekosistem apa? Program ekosistem. Nanti anda bacalah PK. PK ni adalah salah satu daripada aktiviti yang ada di bawah bahagian perkhidmatan kejuruteraan. So antara perkara yang paling penting kita kena prepare, kita ada risk assessment dan risk management. So after you dah ada EHRA, dalam EHRA ni tak lain tak bukan you need to do the risk assessment. Dalam risk assessment ni dia ada banyaklah risk punya komponen, antaranya yang paling susah sebenarnya adalah risk assessment itself. Sebab anda betul-betul kena menilai risiko tu. Risiko tu pula anda kena tentukan dia signifikan ke tak signifikan. Contoh kat kawasan ni, anda nak cerita Sungai Buloh ada pencemaran radiologi. Sebab kat sebelah ada mesin X-ray, namanya hospital. Signifikan ke tak signifikan? Tak signifikan. Because the use is for medicinal. The use is actually for medication. The use is for diagnostic. Dia taklah seperti mana kalau katakan sebelah ni adalah Institut Kanser Negara. Sebab kalau Institut Kanser Negara ataupun kawasan yang melakukan terapeutik menggunakan radio locali, maka dia mungkin boleh menjadi isu kalau tak di-manage dengan baik. Tapi kalau dia di-manage dengan baik, mempunyai fasiliti tahap yang tertinggi, dia selalu ada rigorous pemantauan, tak ada masalah ya. Okay, so we have to set up the first module is inventory. Anda kena set up inventory anda. Dan yang kedua, anda kena buat risk assessment. Dan yang ketiga, anda kena buat risk management. Therefore, dalam anda punya kursus, setiap kumpulan telah diagihkan dengan SDG masing-masing. Betul tak? Dan setiap SDG telah anda rungkaikan apakah penyiasatan dan juga penelitian environmental conditions that you are going to be monitored. You need to follow this. You kena buat dalam bentuk inventory, you kena tentukan apakah risiko yang kamu akan lihat dan last sekali adalah kamu akan manage. Dan anda perlu ingatlah, risk management is solely not by you. Lah, of course lah, anda tak boleh nak manage risk sesuka hati anda sebab anda bukanlah orang yang berkepentingan dan mempunyai kuasa, betul tak? Anda adalah third party ataupun independent bodies that are going to perform this kind of studies. Therefore, pengurusan risiko ini perlu dibuat bersama dengan your stakeholders. Faham kan? That's why kalau boleh, anda buat dekat mana, jemput sekali anda punya stakeholder untuk datang dalam anda punya Corehair Colloquium. Dan anda boleh berada seperti satu komunikasi engagement yang sangat baik di mana anda akan berbincang dengan mereka di sini dan di sana tentang penambahbaikan dan lain-lain. Okey, di sini kalau anda tengok dalam nota ni, anda boleh klik dan anda ada ability untuk download lah dokumen yang saya maksudkan ya. Saya tak boleh nak tekan sebab dia link kepada kita punya LCD ya. Nanti tuan-tuan akan tengok. Contoh adalah seperti berikut. Secara umum, risk inventory ni dia ada 8 perkara. Saya perlu cerita benda ni sebab benda ni ada dekat kementerian dan benda ni ada dekat PKD. Dan saya ingin bagi disclaimer, mungkin semua, mungkin tak semua amalkan. Jadi sebagai seorang PKP yang bakal bertugas di mana-mana PKD dalam negara, you kena ingat dokumen ini exist, benda ini dibuat, tapi tak semua tempat buat. Antara sebab tak buat, sebab tak berpengetahuan. That's why hari ni saya kena bagi anda tahu, supaya tuan-tuan dan puan berpengetahuan dan selepas ni tuan-tuan dan puan boleh amalkan. Pertama, risk inventory. Ada 8 item yang terlibat, antaranya seperti anda lihat. Kita ada beberapa tempat yang telah dikelaskan oleh pihak kejuruteraan sebagai kawasan berisiko. Namun tuan-tuan dan puan juga kena jelas bahawa risiko yang dinyatakan ini tidak sepatutnya berada dalam kategori fix. It is not to be very fixable definition. It need to be dynamic. Faham ya? Maksudnya dia mesti boleh berubah mengikut kesesuaian. Betul tak? Mungkin contoh mula-mula tak ada perkara ni, sekarang dia ada. Dan sebagainya. Okay, anda boleh lihat kat sini contoh water treatment plant, recreational water, solid waste, illegal permanent waste area, factory, healthcare, sewerage dan juga others. So dalam others ni dia boleh ada pelbagai lah. Jadi tuan-tuan kena ingat, ada beberapa aktiviti yang berjalan, yang beroperasi di dalam kawasan pentadbiran kita. That's why you must be very particular with regard to your district. And then we are going to perform the special mapping.
what we meant by special mapping, ini semua adakah perlu ada dalam dashboard anda ataupun adakah perlu ada dalam anda punya SDG report? Jawapan dia, you must include it also. Selain daripada SDG yang anda akan bincangkan, kena masukkan juga komponen ERA, EHRI, EHRU. Yang itu komponen-komponen berikutlah. Kena tahulah dekat mana anda monitor anda punya kawasan. Betul tak? Anda akan pasang alat anda ni dekat mana? Kawasan itu ada apa? What kind of investigations that you are going to perform? What kind of devices that you want to put? All these things are going to be clearly explained. Cuma beza dia, bila pakai PKHRI yang ada sekarang ini, dia buat semua secara manual. Dia tak adalah kata ada sistem yang komprehensif, tapi more on dia ada planning lah. Kita panggil sebagai perancangan. Perancangan tu ada, bagus lah. Okay, step yang ketiga ni is quite important. With regard to all those things, we name it as profile. You kena membuat profile of each of the hazard yang ada tu tadi, ataupun potential area that are potentially to give hazardous consequences to your areas. Contohnya kena ada pengenalan, data-data kesihatan, penilaian risiko kesihatan dan kawasan-kawasan yang terlibat. Ini kena ada dalam anda punya laporan juga ataupun dalam penyiasatan anda secara umum. Kena adalah secara umum. Contohnya anda buat kawasan kat mana? Felicia, you buat pasal apa? Grup awak? Sungai Sabah. Sabai. Kat mana tu? Hulu Selangor. Awak dah dapat kebenaran semua, dah ada stakeholder semua engagement. Okey, bagus. Apa objektif awak punya pemantauan ni? Tak apa. Secara asasnya apa? Untuk menilai air ke udara ke apa? Udara. Awak nak menilai udara lah. Yang berkaitan dengan apa? Industri, agriculture ke apa? Sumbernya daripada mana? Oh, daripada Susat Puluh Pusat. Okey, contoh daripada kawan kita tadi dah bincangkan tentang beliau nak buatkan satu tempat yang berkaitan dengan waste area, waste management areas, dan kaitan dia pula dengan environmental condition with regard to the air quality. Itu contoh. So anda kena tahulah profil kawasan anda tu berapa banyak orang, berapa banyak data-data kesihatan yang terlibat, kawasan tu dekat mana, anda kena tahu nak plotkan dekat mana dan lain-lain. Itu adalah contoh summary of the profile. Jelas So kemudian anda akan buat risk assessment. Dalam risk assessment inilah maka terpakailah alat kamu itu tadi. Di mana alat kamu ini akan dipasang dan selepas alat itu dipasang, maka tiba-tiba baterinya habis. So kita dapat solar. So anda kena ingat sebab apa yang anda akan buat ini mungkin tak berkekalan kerana tidak cukupan tenaga. Oleh itu anda kena bincangkan dan fikirkan juga nak pasang kat mana, siapa yang nak bagi dia power, adakah nak pasang turbin, adakah nak pasang solar, adakah nak gunakan bateri, apa jenis bateri. So all these things are going to encourage you to think and plan. Betul tak? So study ni ataupun kursus ini sebenarnya kira menarik juga lah walaupun dia memenatkan. Dan anda akan pastinya mendapat idea-idea yang pelbagai. Okay, risk assessment, hazard identification, risk assessment, hazard identification, saya tak payah cerita, semua dah tahu. Ini dalam kelas OSHA pun anda belajar, dalam kelas EHEA pun anda belajar. Jadi that's why you are being exposed about how to identify the risk. So macam tadi, Felicia straight away dia tahu, okay saya nak buat pasal air. Air ni adalah kawasan yang terlibat tu adalah berkaitan dengan waste. Jadi dia dah tahu dah apa yang dia nak buat. So inilah kualiti graduan yang kita ingin hasilkan. Cuma detailnya beliau akan terangkan lagi. Awak dan tim awak akan explore more. Apakah parameter-parameter? Itu baru nanti kita pergi kepada EHI tadi, Environmental Health Indicators. Apa indikator-indikator yang anda akan pantau? So anda akan pasang sensor apa? Itu lebih detail lagi kepada peralatan yang anda akan bangunkan. Walaupun peralatan anda tu simple saja, ya. Kemudian kita akan tengok dekat sini apakah aplikasi itu tadi terhadap kita punya risk rating. So tuan-tuan kena ingat apa yang you kutip adalah data persekitaran. Dan you juga perlu kutip dan pungut data-data yang berkaitan dengan masalah kesihatan. Faham tak faham ni? Tu ada yang sampai tidur. Terbaring ni. Betul-betul lena. Lena. Terus. Ingat ke mati? Tak mati hidup lagi. So tuan-tuan dan puan-puan kena ingat. Bukan sahaja kita memantau persekitaran. Tuan-tuan dan puan juga kena memantau apa dia? Tahap kesihatan. So macam mana you nak pantau tahap kesihatan? Felicia. You nak letak apa? Nak bagi borang ke? Macam mana? You nak taburkan kit ke? Macam mana? Nak ketuk pintu ke pintu, nak tengok KK punya data ke apa? Apa yang you plan nak buat? Tim awak.
Mungkin maknanya awak pun tak sure lah. Okey, tak apa. So untuk makluman tuan-tuan dan puan, untuk nak faham betul-betul macam mana nak bagi sure, senang je. Kalau saya nak buat risk assessment di kalangan awak, pertama saya perlu tahu apa yang saya nak nilai. Kena tahu dulu apa awak nak nilai. Katakanlah saya nak menilai anda tak tidur dalam kelas. Senang kan? Risiko tidur dalam kelas. Saya ambil contoh senang. So apa saya punya bahan-bahan yang saya perlukan? Risiko adalah pendedahan dan juga kesan. Betul. Jadi kesan ni saya tak tahu. Contoh kesan yang saya tak tahu apa dia? Saya tak tahu awak ni cukup tidur ke tidak. Jadi apa yang saya perlu buat? Saya perlu buat survey. Saya perlu tanya. Okay, semalam siapa yang tidur selepas pukul 12? Angkat tangan. So katakanlah 10 orang angkat. 20 orang. Siapa yang tak tidur langsung semalam? Katakan tak ada yang angkat tangan. Tapi saya dah dapat data. Dapat tak data? Dapat. Katakanlah majoriti tidur cukup. Okay. So saya punya exposure, pendedahan. Pendedahan saya akan nilai daripada apa? Daripada bunyi. Oh, bunyi ni bukan saja cakap suara, dah pakai earphone, dah pakai speaker. Masih ada yang tidur lagi. Jadi risiko itu akan dikaitkan. Sama ada pendedahan tinggi dan juga tak cukup tidur, maka risiko dia untuk tidur adalah tinggi. Mana lagi kuat jerit, lagi kurang tidur, lagi kuat tidurlah. Sebab apa? Sebab memang penat lah kan, sebab kurang tidur. Itu je kesimpulannya. Contoh, itulah yang dipanggil risk assessment. You have two component. Satu environmental component in terms of the exposure, and then another component adalah in terms of your health effect ataupun health effect. Health effect ni anda boleh buat survey. Lagi anda boleh buat apa lagi? Anda boleh buat pemerhatian. Lagi anda boleh buat apa lagi? Anda boleh buat apa? Anda boleh buat penganalisaan data sekunder. Ya betul, saya suka jawapan tu Hidayah. Betul. Anda boleh gunakan data sekunder. Tak semestinya anda kena pergi ke field. Anda boleh tanya klinik kesihatan. Anda boleh pergi kepada pejabat kesihatan, KD, KK dan lain-lain. Itu semua adalah cara-cara untuk mendapatkan profil-profil yang berkait dengan masalah kesihatan. Ya. Okey, ini contoh metodologi yang ada. Pertama, anda akan ada terma rujukan yang berkenaan dan anda melaksanakanlah perkara-perkara berikutnya. Nanti anda boleh tengoklah dalam manual yang berkenaan. Okey, ini adalah contoh. Apakah tanggungjawab sebagai seorang PPKP? Sebab kalau anda tengok kat sini, ianya akan diselaraskan di peringkat daerah dan dia adalah dianggotai oleh perkara-perkara berikutnya. So, tuan-tuan dan puan sebagai PPKP, PKA akan terlibat secara langsung dalam projek EHRA-EHRI-EHRU di daerah lah ataupun di negeri. Ya. Tuan-tuan dan puan boleh perhatikan. Okey, dalam proses hazard identification, saya tak nak go detail sebab in the end of the day, tuan-tuan dan puan akan laksanakan ia dalam kelas tutorial kita. Secara umum, apa yang kita nak buat, we are no longer only go for manual survey. Kita tak pergi untuk buat manual survey lah. Kita akan pergi untuk buat data collection yang continuous dan real time. Itu kena faham. Yang kita nak monitor ni continuous data, maksudnya data itu akan diperhatikan, di-collect secara continuous. Secara umum sebenarnya tuan-tuan dan puan boleh bayangkan macam ni je. Kita nak pergi ambil data ni, sebenarnya katakanlah ini alat saya, namanya adalah alat untuk mengukur kualiti udara. Saya letak dekat situ. Alat ni dia boleh hantar data ke internet. Tapi saya kena pasang ke komputer. Apa yang saya perlu buat? Saya ambil alat ni, saya pasang ke komputer lah kan. Tapi saya nak ambil hari-hari, apa saya perlu buat? Saya ada dua cara lah. Hari-hari saya datang, ataupun saya pasang je alat tu, saya tinggal. Betul tak? Tapi apa yang saya kena buat untuk jaga dia supaya tak rosak? Saya kena letak orang jaga. Betul? So itu salah satu cara yang paling mudah. Betul tak? Letak orang, letak komputer, letak alat. Dia monitor lah. Sepanjang hari. Jadi saya nak tanya tuan-tuan dan puan, ada soalan yang kedua. Praktikal ke tak praktikal? Praktikal ke tak praktikal? Jawapan dia zaman dulu ya praktikal. Sebab itu je lah cara terbaik. Betul tak? Tapi zaman sekarang dah tak praktikal. In fact, nowadays you can install something like this. I just want to share with you the idea lah. Okay, this is called Raspberry Pi. Raspberry Pi computer. It is a computer. It is a very small computer in a credit card size. Ni, besar ni tu. Ini apa dia? Raspberry Pi. It is a computer. Dia akan run OS, dia ada Linux, dia ada macam-macam. Dia boleh sambung ke internet, ada Wi-Fi, ada Bluetooth. Dan dia ada pin-pin yang anda akan sambung SDA, SCL, SPI lah, apa benda sensor tuan-tuan dan puan. So data yang dia collect, dia boleh buat analisa, dia boleh hantar ke komputer. Ataupun ke dalam server. Dia boleh jadi server. Ni dipanggil Raspberry Pi. Jadi tuan-tuan dan puan kena faham bahawa apa yang kita buat adalah untuk menjalankan proses pendigitalan bagi HI, iaitu hazard identification. And then we need to include all these criteria. Anda kena tahulah pasal kriteria berikut. Contohnya macam EIA punya projek dan EHIA tak masuk dalam PKRI-RU ni.
Kemudian health issues yang ada, anda perlukan orang yang expert. That's why you kena engage pakar kesihatan awam ataupun PPKA lah, pakar perubatan kesihatan awam. Anda kena libatkan juga family health medicine specialist, pakar kesihatan awam yang daripada KK. Kena tanya dia lah, berapa banyak orang yang dapat respiratory illness dekat dalam daerah. Berapa banyak orang yang dapat masalah paru-paru dalam kawasan yang awak nak buat dekat Hulu Selangor nanti, contoh Felicia punya kajian tadi dan lain-lain. Benda-benda ni mesti dinilai dan didapatkan maklumat. Kemudian tuan-tuan dan puan kena tahu mengenai risk assessment. Baik, risk assessment ni ada sedikit benda yang tuan-tuan dan puan kena hati-hati, sebab kita tak nak melatih seorang PPKP yang hanya tahu membuat sahaja anggaran. Kalau anda hanya tahu menganggar, sampai ketua tahu anggar je, tak pandai nak buat quantification, bahaya. Faham tak maksud anggar? Faham tak maksud anggar? Awak bayangkan mak-mak, bukanlah mak, atuk-atuk kita dulu kalau buat lauk, dia buat macam ni, dia anggar je. 2 cawan, 3 cawan secubit. Secubit berapa agak-agak? Berapa miligram secubit? Cubit awak mungkin besar ni, cubit yang kawan awak mungkin lagi besar, betul tak? Jadi dia tak saintifik. Jadi cuba awak tanya balik diri awak ataupun yang mana contohnya belajar memasak. Awak tanya balik, boleh tak awak buat yang macam atuk awak masak dulu? Tak boleh, tak rasa tak sama sebab skill dia lain, betul. Orang dulu pakai anggar, tahu anggar? Anggar. Menganggar. Dia letak sana, letak sini, macam campur, cedok-cedok, sedap makan. Orang sekarang kalau nak buat, memang kelakar lah kan. Tapi nak cerita tuan-tuan buat, itulah kelemahan bila anda banyak sangat anggaran. Dia tak boleh continuously done. Dia mesti juga dibuat secara kuantitatif. Therefore, kalau tuan-tuan perhatikan kat sini, saya bukan kata ia tak betul. Saya mengatakan bahawa seboleh-bolehnya you kena menilai secara tuntas. Maknanya secara benar menggunakan peralatan saintifik. Baik, tuan-tuan akan dapat lihat juga tentang risk assessment tools seperti yang ditunjukkan pada Rajab. Ini adalah contoh bahan-bahan dia. Ini severity. Severity pun saya nak komen. Saya bukan komen PK Eru ni punya instrument as a whole, tapi saya nak komen in terms of the application yang you nak gunakan nanti. Anda perlu hati-hati. Why? Because the severity in here is only talking about whether it's catastrophic or not, and then not significant or not. Maknanya dia tengok kepada tahap yang paling teruk dengan tahap yang paling tak teruk. Jadi kalau cerita teruk dengan tak teruk ni, tanpa reflect kepada data sedia ada, semua benda kira tak teruk, betul tak? Faham tak maksud saya? Kalau kita nak cerita teruk tak teruk ni, kalau saya tanya tuan-tuan dan puan, jalan raya di Malaysia ni adakah semua selamat? Semua orang akan kata selamat, semua orang akan kata tak selamat. Jalan nak masuk ke taman, selamat ke tak? Tak selamat. Kalau tanya saya sekarang, zaman sekarang dengan sejarah yang dah pernah ada kapal terbang jatuh dekat jalan raya, saya akan kata tak selamat, betul tak? Especially kalau berada dalam vicinity dekat dengan airport, nampak? Jadi benda-benda ni mesti di-update. Dia tak boleh ikut idea yang sama je. Selagi tak ada mati, tak katastrofik. Tak boleh. Tuan-tuan dan puan perlu dynamic. You must be dynamically change it according to the pengkelasan hazard yang betul. Okey, kemudian dia ada jugalah hazard score ni. Kalau anda tengok dalam dokumen tu, anda akan mula tak faham lah. Sekejap yang ini, kali yang ini, yang kali yang ini. Secara umum dia, cara dia bagaimana? Kalau tempat itu adalah banyaknya orang, dan hazard itu bakal berlaku dan menyebabkan banyak orang menjadi masalah, maka dia punya hazard rating dia tinggi. Faham? Contoh, kawasan tu sangat padat dan kawasan tu pula dekat dengan sumber-sumber yang mempunyai pencemaran yang tinggi juga. Disebabkan banyak kilang, banyak rumah, banyak jalan raya, banyak kenderaan, persendirian, maka tempat ini dikatakan mempunyai katastrofik ataupun aras yang kelima. Macam tu je. Secara apa? Anggar. Apa ni? Anggar. Jadi kalau anggar ni tak ada masalah, boleh. Kita boleh anggar, tak ada masalah. Sampai satu masa kita kena nilai juga dia punya keterukannya. Jadi tuan-tuan dan puan kena tengok pula dari segi pendedahan exposure. Ini juga saya nak komen kepada tuan-tuan dan puan untuk mengambil maklum bahawa tak semestinya ini adalah kaedah yang betul. Kenapa? Cuba tengok. Nombor 5 adalah lebih daripada 1,500 orang per kilometer. Of course lah semuanya akan dikira sebagai lebih daripada 1,500. Mungkin juga tak lebih daripada 1,500 ataupun sebagainya. So anda boleh lihatlah kediaman, hospital, sekolah dan lain-lain. Saya nak tanya tuan-tuan dan puan. Adakah bagus sekolah jauh daripada rumah? Sepatutnya sekolah dibina adalah dalam jarak berjalan kaki ke rumah. Faham? Jadi ini yang kita dah silap buat dah bagi saya lah. Bagi pandangan peribadi saya, kalau saya involve dalam urban health planning, saya akan kata
we are doing something wrong here and there. Since kita tak amalkan benda ni zaman kita belajar dekat universiti. Kepada kawan-kawan planner, saya akan cakap. Sebab sekolah ni sepatutnya bukannya kena naik kenderaan. Kena pergi sekolah jalan kaki baru betul. Betul tak? Kalau awak pergi sekolah kena naik kenderaan sampai berpuluh kilometer, memang tak betul lah. Berkilometer ke, yang penting lebih daripada kilometer yang layak dijalan kakikan oleh kaki anda, maka memang tak praktikal anda punya planning. Jelas? Jadi this one need to be take into consideration. Sebab sometimes kalau anda tengok nanti, mungkin sekolah tu jauh daripada rumah dikira hazard yang rendah. Mananya hazard rendah? Lagi tinggi lah. Lagi jauh sekolah tu dengan rumah, lagi banyaklah hazard budak tu untuk kena colik, kena gigit dengan nyamuk dan sebagainya sebelum sampai ke sekolah. Faham? Jadi tempat awam ni seperti sekolah, pendidikan yang paling asas kepada kanak-kanak dan orang biasa perlu dekat dengan rumah. Betul? Dan kawasan industri mestilah kawasan yang eksklusif dan dia perlu jauh daripada masyarakat. Tapi yang macam anda lihat kat Sungai Buloh ni memang dia pelik sikit, betul tak? Dekat sekolah boleh ada kuari. Aduh, dekat kuari boleh ada. Tapi kita tak tahu, tak boleh nak salahkan sebab kadang-kadang benda tu datang dulu sebelum yang benda lain datang. Faham? Maknanya kuari tu wujud dulu sebelum wujudnya rumah. Jadi kena reda lah. Sebab siapa suruh kuari tu wujud dulu? Siapa suruh orang buat rumah dekat dengan kuari? Macam tu. So, soalan-soalan itu kadang-kadang last kali kita tak boleh jawab. Yang boleh jawab siapa? Jawablah sendiri dekat Allah Ta'ala nanti dekat akhirat. Masa tu kau jawab. So, last kali bundle list tuan-tuan dan puan akan dapat kira dia punya jumlah. So, jumlah-jumlah ini akan menghasilkan warna-warna yang berkenaan dan tuan-tuan dan puan akan nampaklah warna-warna itu pada dokumen yang berkenaan. Ya. Jadi, ini adalah kaedah bagaimana risk assessment dibuat menggunakan kaedah AHRI. Jadi, tuan-tuan dan puan akan adalah pelbagai lagi AHRI apps. Ini apps, aplikasi dia ada aplikasi dia. Aplikasi dia setahu saya adalah satu aplikasi yang agak sederhana lah ataupun mudah di mana dia lebih kepada mentadbir data. Saya dah cerita-cerita, dia tak update apa yang saya tekan next ni. Baru saya perasan kenapa awak tengok je. Dia tak tukar pun slide. Mari kita tengok apa terjadi kepada slide kita. Contoh yang saya boleh bagikan kepada anda sekejap lagi. Saya akan buat demonstrasi dengan contoh yang diberikan oleh kawan kita. Baik, saya akan teruskan kelas saya ni. Kalau tak nanti tuan-tuan dan puan akan lambat lah habis belajar. Okay, tuan-tuan dan puan, I'm going to go quite robust in the next few slides. So after we have the data that we collect in the field, we can enter it inside the AHRI website. Dia ada apps dia lah. Cuma kita kena ingat bahawa aplikasi ERA dan aplikasi EMSA kita ni, Environmental Monitoring Surveillance Analytics yang kita buat, akan kita applykan di dalam AHRI yang sedia ada. Sebab kita akan berupaya untuk monitor bukan sahaja dari segi duration, frekuensi dan juga numbers of impacted in the community. That's why kalau saya boleh bagi contoh, tuan-tuan dan puan, anda boleh buat juga apps dan sebarkan apps tu kepada masyarakat untuk mereka respons menggunakan app sheet sebagai contoh ataupun Google Form. Kemudian daripada report ataupun record yang anda dapat tu anda boleh analyze kemudian dan bersama anda juga buat monitoring di persekitaran. So both of it can help you to identify the risk level, whether the risk level is high, low and also very high. Macam itulah. So based on the risk management table here, you can have numbers of expected planning ataupun arrangement that you are going to be performed to manage the risk that are available in your locality. Kemudian ini adalah summary of the process. Ini contohlah case study, anda boleh tengok dan boleh baca lah. Okey, EHRA tadi kita dah cerita. Baik, mari kita buat sekarang AHRI case study digital approach. Yang tadi kita buat secara manual. Tadi kita monitor data secara manual, kita enter data secara manual, kita collect data berdasarkan persepsi semata-mata. Sekarang kita akan estimate everything secara digital ataupun secara kuantitatif. So macam mana kita nak buat ya? So first of all, you need to identify your locality of interest. Anda kena tahu kat mana anda nak buat. Dan yang kedua, anda kena tahu juga macam mana cara anda nak buat penilaian. So ini tertakluk kepada perkara-perkara yang berkaitan iaitu hazard dan juga isu. Anda kena ingatlah, ada satu perkara berkaitan dengan isu, ada satu lagi berkaitan dengan hazard. Apa maksud hazard dan isu? Isu ni adalah macam orang membuat banyak komplain. Itu isu lah. Hazard ni adalah benda yang memang benda tu berbahaya kepada kesihatan. So beza sebab isu ni kadang-kadang tak ada isu pun, tapi orang yang jadikan dia isu. Faham tak? Macam tempat tu tak ada isu pun, memang bunyi bising. Tapi memang bising lah time tu je. Tempat lain tak bising. Tapi ada satu lagi keadaan di mana tempat itu memang hazardous. Maksudnya bunyi kebisingan dia memang lebih daripada bunyi yang dibenarkan untuk telinga manusia. So itu dipanggil sebagai isu ataupun hazard. Anda kena tahulah penilai ya. Baik, barulah kita mulakan sekarang di bawah perlindungan kesihatan alam sekitar.
PK ni nama lainnya juga adalah perlindungan kesihatan alam sekitar. Perlindungan kesihatan alam sekeliling, bukan alam sekitar. Alam sekitar samalah. Itu definisi utama. Okay, tools that have been developed to monitor, protect and environmental exposure to the hazard agent from the community. The tool is called environmental risk inventory. So inventory tadi kita dah cerita secara manual. Sekarang ni apa yang dibuat secara manual tu kita nak ubah kepada secara digital. Itu saja kita nak buat. Baik. Kenapa kita gunakan electronic sensor? Siapa tahu? Jawapan dia dah ada lah. Pertama, reliable. Maksudnya dia memang bagi maklumat yang tepat. Yang kedua adalah cheap, murah. Murah ni maksudnya anda boleh beli di mana? Shopee. Anda boleh beli di mana? Lazada. Lagi anda boleh beli mana? Anda boleh beli di AliExpress dan lain-lain lagi tempat yang anda boleh dapatkan. Anda boleh beli di kedai ya. Yang tak ada jual ni, tak silap saya kat pasar malam. Betul tak? Mungkin satu masa saya nak ni kot buat car boot sale Buat car boot sale jual barang-barang Arduino. Kita tak tahu lah kan. Sebab ada market ni kan. Tapi rasanya tak ada market lah. Sebab masih baru lagi. Benda ni masih baru lah. Bagi saya masih baru. Walaupun dekat kurikulum sekolah dah ada RBT. Betul tak? Jadi benda ni masih evolve lah. Alright, kemudian kita ada combination of unit. Selain daripada electronic sensor dia murah dan reliable, dia juga accurate and also can be integrated as the digital ataupun analog. Nanti tuan-tuan puan yang berpeluang nanti, sekarang peralatan tu berada dengan kawan-kawan ladies kita. Nanti tak apa, kau boleh tengok, ambil gambar, jangan lupa tag saya dekat TikTok. Tag saya. Anda boleh tengok barang-barang ni, ambil gambar barang ni. Sebab ini mungkin pertama kali anda tengok dan mungkin bukan pertama kali dan akhir lah. Sebab saya expect you all akan try to explore this one in your own world nanti satu masa. Dan kita boleh combine dengan unit-unit yang lain. Apa maksud unit? Dia panggil modul lah, dalam bahasa elektronik dipanggil modul. Contoh seperti yang kawan kita ada ni tadi. Siapa punya ni tadi? Siapa nama awak? Fitri Fitri nama awak? Aiman. Oh, Fitri Aiman. FA lah saya panggil Ini FA punya, Fitri Aiman punya. So kalau anda tengok, dia ada board, dia ada sensor dan ada juga OLED display. So apa yang beliau ada ni dipanggil sebagai MCU, microcontroller. Apa tujuan dia dibuat? Apa tujuan dia dibina? Contoh macam kawan awak ni punya, apa tujuan dia? Adalah tujuannya dicipta untuk mengambil bacaan kualiti udara di persekitaran. Kemudian dia menghantar data ke sesuatu tempat. Itu dia punya tujuan dia. Okay? So tempat itu kat mana? Adakah dia hantar data ni ke neraka, ke syurga? Tak, dia hantar data ke cloud, komputer awan. Faham ya? Ya, itulah dia punya konsep. RTC adalah real time clock. Ini anda pernah tengok sebelum ni. Okey, kemudian kita ada sensor, communication dan juga radio frekuensi. Ini kaedah-kaedah dia komunikasi lah. Ada setengah data, anda nak hantar terus kepada internet, tak boleh. Sebab tak ada line. Apa nak buat? Simpan dalam SD card. Saya suka jawapan. Betul? Anda simpan data tu dalam SD card. Nanti sebulan sekali anda akan datang dan tengok kualiti air, misalnya kata, dekat GFS punya dam. So anda boleh tahu bila peak berlakunya pencemaran. Dan ketika itu anda kaitkan pula dengan cuaca yang ada, something like that. Itu example. Selain daripada yang saya katakan tadi, anda juga boleh collect data secara Bluetooth. Bluetooth ni jaranglah sesuai lah untuk kita. Tapi kalau kawan-kawan kita dekat dalam bidang perubatan, sesuai. Sebab mereka bekerja dekat dengan pasien, betul? Macam kita memang tak dekat lah dengan pasien, betul tak? Kita dekat PKD, pasien kita paling dekat pun kedai dia dekat depan tu. So, jarak tu pun mustahil lah beberapa meter, betul tak? At least mesti 100 meter, betul? Jadi, the best thing that we want to monitor them is not using the Bluetooth lah. In this case. Tapi, sometimes the application also is available. Yang kita boleh gunakan selain daripada Bluetooth, Wi-Fi, kita juga boleh gunakan apa yang dipanggil sebagai radio frekuensi. Radio frekuensi ini also known as RF. Apa dia? RF. So kalau tuan-tuan dan puan buka kat dalam komputer, anda cari pasal RF, teknologi and Arduino something like that, maka anda boleh hantar data itu sejauh berkilometer. Okey, contoh yang saya kata tadi, data tak ada. Data tak ada. Internet tak ada, tapi nak hantar data juga ke internet. Apa yang anda perlu buat? Anda perlu hantar dulu data kepada satu kawan yang lain, dipanggil sebagai istilahnya dipanggil sebagai repeater. Pernah dengar tak repeater? Repeater ni macam anda hantar data. Contoh anda kat rumah ada dua modem. Satu modem dekat arah satu, macam rumah saya. Arah dua kita ada modem lagi satu. Arah satu untuk modem yang bawah je, arah dua untuk modem yang atas. Faham tak? Untuk coverage ya. Jadi konsep ni sama je sebenarnya yang anda boleh buat dekat dalam hutan sekalipun. Contohnya bagaimana?
Anda ada satu alat yang nak dimonitor namanya sungai. Itulah contoh sungai. Sungai itu 1 kilometer. So saya nak baca dia punya pH je. pH, sungai mustahil lah ada pH kan. Saya nak monitor turbidity contoh. So data daripada sungai itu dengan saya punya tempat ni, tempat saya dan sana, ada tak internet? Tempat saya ni pun tak ada internet. Tapi saya tahu another 2 kilometer ada internet. So apa yang saya boleh buat? Data di sana dihantar secara RF. Apa maksud RF? Radio frequency. Sana hantar data, sini terima data untuk tolong hantar lagi. Hantar lagi, hantar lagi, hantar lagi. Ini dipanggil repeater. Faham Ambil maklumat, tolong hantar. Ambil maklumat, tolong hantar. So bila kita ada a repeat process of the repetition repeater, so apa yang kita akan dapat? The travelling of the data from the nodes into the system is quite robust. Dia boleh datang, dia boleh hantar sebagai pergi, transmit ataupun receive. Dan last sekali dia akan dapat satu tempat yang ada internet, dia akan hantar data itu ke cloud. Faham Dan itu prosesnya. Saya cakap benda ni macam awak tak percaya sebab awak macam muka-muka poyong macam lah. Kau ni cerita je macam kau ada pernah buat. Kau tahu teori kan? Jawapan dia tak yang memang saya dah pernah buat. So jangan buat muka macam aku ni tak tahu nak buat lah Memang saya pernah buat lah Saya ceritakan benda ni sebab kadang-kadang dekat hospital kita ada masalah tak ada wifi. Tapi kita nak monitor contohnya temperature and humidity dalam hospital. Jadi the best thing to do is actually communicate the nodes and also the sensor within the hospital region through RF. Maknanya hantar data dulu lah. Contohlah, data kelas awak ni hantar dulu RF ke mana? Ke library. Jadi library itu akan menerima data RF, radio frequency, dan dekat library lah dia tolong hantar data ke internet. Faham tak? So from here to here, it's being communicated through another means and then it's already being translated and communicated through another means. So all that thing can be performed. Kemudian ini adalah contoh-contoh development board yang anda akan belajar, iaitu anda akan belajar basically ESP32. Sem lepas anda belajar tentang Arduino. Arduino yang anda belajar Sem 3 ni pun sebenarnya adalah seperti apa yang dipanggil sebagai penerangan pemula sebelum ni, introductory level. Maknanya kita bagi anda pendedahan je dulu. Yang semester 4 ni lah baru kita buat betul-betul. That's why kalau semester 3 dulu, kalau anda ingat, anda buat tahap apa pun saya tak banyak komen. Sebab itu adalah introductory level. Just to make sure that your group and yourself familiar with the things. Walaupun ada yang buat error, keluar data tahap apa, keluar bacaan macam tak keluar, betul? Kat sini menyala sampai dekat pulau bab 1 tak nyala. Macam-macam drama, betul tak? Macam-macam drama. Saya malah nak recap drama-drama tu, tapi yang saya pasti ada cerita ngeri, ada cerita menakutkan, ada science fiction. Science fiction tahu science fiction? Dia buat sendiri data tu. Data tak uji pun, dia saja buat. Ada yang lebih teruk lagi, kadang-kadang data tu dia rekodkan. Memang ada data je. Tapi tak tahu SD card saya tak ada data. Dia punya drama. Nampak? Itu panggil drama. Drama tari. So saya tak ada argument sangat atau isu sangat. Because in the end of the day, itu hanya memberi anda peluang untuk belajar dan familiar tentang all these things supaya tak rasa supaya rasa selesa lah dengan benda ni. That's why kalau ada orang tanya anda bahawa apa yang kita buat ini adalah untuk merekodkan data secara digital dan secara continuous dan secara real time. Ada 3 dan. Pertama, merekod data secara digital. Kedua, secara continuous. Apa maksud continuous? Berterusan. Ataupun nama lain dia real time. Real time. Setiap hari dapat data ni. Setiap masa dapat. Kenapa dapat? Sebab kita memang nak dia dapat collect data secara real time. Dan yang ketiga apa dia? Dah lupa dah. Yang pertama adalah apa tadi? Digital. Yang kedua adalah real time ataupun continuous. Dan yang terakhir tadi adalah apa? boleh diakses secara luar daripada kawasan. Maknanya dengan kata lain remote areas. Real time ni tak semestinya dia ambil data secara real time tapi tak boleh akses. Kita nak data tu boleh akses. That's why kita ada 2 istilah. Pertama real time, kedua adalah near real time. Faham tak? Near real time. Menghampiri masa sebenar. Contoh near real time adalah harga ayam. Kadar inflasi. Contoh kan, kalau anda install satu apps, nama dia apa nama apps tu saya tak ingat. Siapa tahu nama apps tu? Apps ni percuma je dibuat. Ni Kita Jaga. Ada satu apps, kalau tuan-tuan berminat boleh pergi. Dia satu apps namanya Kita Jaga. Kita Jaga ni sebenarnya adalah satu apps yang dibangunkan oleh syarikat swasta lah. Dia dibuat dengan tujuan mengambil data-data yang ada dekat dalam data DOSM. Data DOSM ni data apa? Data Department of Statistics. Dia just melaporkan sahajalah. Contoh kat sini kan. Saya boleh, dia ada beberapa lah. Contohnya kita ada kerja, kita jaga
dan kita ada banjir. So kat sini nanti tuan-tuan dan puan boleh tengok harga ayam kat hari sebelum ni lah. Sebelum ni saya gunakan untuk tengok kadar harga lah. So tuan-tuan dan puan boleh try lah tengok. Itu contoh near real time. Near real time ni apa? Hampir setiap masa direkodkan. Maknanya kita boleh tahulah harga ayam kat mana murah dan sebagainya. Okey, kemudian kita punya flow ada seperti berikut. Pertama, tuan-tuan dan puan kena tahu dulu data-data kita ni ataupun sensor kita ni berkomunikasi dengan bagaimana cara dia. Sekejap lagi, kalau dah pukul 12 belum? Dah pukul 12 ya? Okey, kalau dah pukul 12 saya akan tunjukkan demo dan kalau boleh anda datang dekat dengan saya supaya saya boleh tunjuklah. Sebab kalau tak saya tak boleh nak tunjuk. So saya jemput tuan-tuan dan puan sekejap saya pergi dulu secara sepintas lalu tentang kita punya nota. Sekejap ni kita akan tengok demo yang berkenaan. Tapi minta maaf lah, demo grup awak mungkin tak dapat tengok dari bentuk video lah. Tapi anda boleh rakamkan video dengan apa yang saya tunjukkan sekejap lagi ya. So anda kena fahamkan dekat mana poin-poin yang perlu disampaikan kepada pin dan modul. So kalau saya boleh ingatkan balik, pertama anda ada digital pin yang dalam bentuk digital iaitu memberi maklumat 0 dan 1. Kita ada pin yang dalam bentuk analog dan kita ada power pin. Power pin ni dia memang bagi power lah kepada kita punya modul ataupun unit. So ini adalah contoh anda ada komunikasi, anda ada application, program dan last kali anda akan buat analisis. Ini contoh circuit yang paling basic lah. Anda akan ada 3 utama yang basic. Pertama, anda mesti ada power. Kedua, anda mesti ada ground. Dan yang ketiga, anda mesti ada komunikasi. Saya ulang balik semula. Pertama, apa-apa sensor yang anda pasang pada MCU ataupun microcontroller unit, dia akan ada 3 benda. Pertama adalah power, iaitu VCC. Kedua adalah ground, iaitu negatif. Dan yang ketiga adalah kaedah komunikasi. The way the sensor and your microcontroller ataupun otak yang ingin membaca data ini berfikir dan berkomunikasi. Itu dipanggil 3 wire. Saya ulang balik semula, apa wire-wire dia? Pertama, ground. Kedua, VCC. Dan yang ketiga, kaedah komunikasi. Tuan-tuan kena tahu kaedah komunikasi ni dia ada pelbagai. Secara umum, dia ada 4 yang utama. Pertama, dia berkomunikasi secara mudah, input-output. Okay. Kedua, dia berkomunikasi menggunakan I2C. Ketiga, dia berkomunikasi menggunakan SPI, Serial Peripheral Interface. Dan yang keempat, dia akan berkomunikasi secara receive dan transmit. So ini 4 yang utama. Saya ulang balik, ada 4 cara macam mana dia communicate. Pertama adalah secara input-output biasa. Kedua adalah I2C. Dan yang ketiga adalah SPI. Dan yang keempat adalah apa? RX dan TX. So itu adalah 3 basic connection. Ada VCC, ada ground dan lagi satu adalah kaedah dia komunikasi. Faham kan? Jadi kaedah komunikasi pula pecah balik kepada berapa tadi? 4 jenis. So macam mana nak tahu benda-benda ni? Kena baca pada peralatan yang tuan-tuan puan gunakan. Okey, saya tunjukkan satu contoh. Jika tuan-tuan puan perasan kat sini, dia adalah objektif-objektif dia. Saya tak nak cerita lebih banyak. Saya nak cerita yang terus kepada kaedah macam mana nak create dia. Pertama contoh, anda ada sensor. Betul tak? Sensor anda adalah MQ135. Sensor kawan kita FA ni adalah menggunakan MQ apa ni tadi? Awak punya ni MQ berapa, Fitri? Ini apa? Ini MQ apa? Carbon monoxide. Awak punya ni MQ berapa? 7. Okey, kawan kita punya ni contoh MQ7. MQ7 ni yang akan tengok kat internet lah apa tujuan dia digunakan. Jadi nak cerita, mula-mula kita ada sensor. Lepas itu, kita akan ada sensor node. Sensor node ni bermaksud sensor tu sambung dengan kita punya MC. Itu dipanggil sensor node. Apabila dia dah sambung ke kita punya sensor node, maka kita akan pergi kepada sensor network. Di mana data dia ambil masuk dalam kepala ESP. ESP yang akan hantar data ke internet, iaitu dipanggil sebagai sensor network. Jadilah anda punya IoT product. Senang ke susah? Nampak macam senang lah kan? Sekejap lagi saya tunjuk. Okey, kemudian tuan-tuan dan puan-puan kena ingat macam mana cara kita nak mulakan dengan MSA ni tadi. First, kenal pasti dulu risiko ataupun penilaian yang ingin anda lakukan. Kena ingatlah, yang kita nak buat adalah menggunakan AHRI. Salah satu perkara penting dalam risk inventory adalah hazard identification. Identify dulu hazard yang ada. Macam kawan kita ni tadi, Felicia beritahu, beliau nak monitor tentang air quality yang berkaitan dengan waste disposal area, something like that. Kemudian tuan-tuan dan puan kena pilih parameter. Parameter beliau kena tentukan lah. Kalau macam kawan kita ni, dia nak guna untuk apa? Awak guna untuk apa ni? Karbon monoksida. Awak nak monitor apa?
Dekat mana ni? Awak buat pasal apa? Fitri? Oh, sama dengan guru awak lah. Okey, kebetulan pula sama pula awak punya satu grup. Jadi, grup beliau akan kena tentukan parameter ataupun dengan nama lain apakah environmental health indicator yang anda nak buat. Parameter tu indikator lah. Particulate macam beliau ni akan gunakan particulate, akan gunakan sensor dan juga temperature. Di sini saya tengok ada temperature sensor, di sini saya tengok ada gas sensor dan saya tengok ada particulate sensor ya. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan akan tahu untuk data collection berkenaan dan last sekali adalah data management. Data management ni saya akan bawa kepada topik T10 iaitu anda perlu tahu macam mana nak menvisualisasikan data tuan-tuan dan puan-puan menggunakan local data studio. Baik, tuan-tuan dan puan-puan akan tengok application dan kita akan buatlah seperti yang saya maksudkan tadi. Okay, ni yang saya kata dia ada 4 cara yang utama, I2C, transmit ataupun receive, dipanggil juga sebagai UART. Kemudian kita ada SPI dan juga input output. Okay, ini contoh connection yang ada. So seperti mana saya kata, dia akan disambungkan menggunakan 3 cara yang basic. Dia mesti ada ground, dia mesti ada VCC, power dan dia mesti ada cara komunikasi. Contoh macam ni kan. Alat ni menggunakan I2C. So dia mesti ada 2 benda utama, ground, VCC. Itu semua orang tahu. Dan cara dia komunikasi. Kalau dia berkomunikasi menggunakan I2C, dia akan pakai berapa wire? Dia akan pakai 2 lagi wire. Namanya SDA dengan SCL. Kalau dia pakai UART, maksudnya dia pakai 2 wire lagi. Namanya RX dengan TX. Kalau dia pakai SPI, dia akan pakai berapa wire? Dia akan pakai 4 wire. Mozi, Mizo, CL dan juga CK. CS dan juga CLK. Itu adalah contoh-contohnya. Dan normal I/O ni normal lah macam biasa. Okey, ini contoh-contoh lah connection macam mana disambungkan dan sebagainya. Last kali kita akan belajar macam mana cara nak set up dekat dalam cloud. Cloud yang kita akan pakai adalah ThingSpeak IoT. Saya minta mulai anda tengok slide ini sekarang. Balik ni ataupun bila-bila anda berlapangan, anda kena install account ThingSpeak. Masing-masing kena install account ThingSpeak. Satu orang, satu account. Faham? Dia lepas install, anda kena sahkan dekat dalam komputer masing-masing punya email address. Lepas tu, dan lepas verify, tuan-tuan boleh gunakan. Okey, ini adalah setup the clouds. And then nanti kita boleh hantarkan maklumatnya. Nanti kita akan pergi satu kaedah yang paling asas masa tutorial. Kita akan belajar macam mana nak hantar data ke ThingSpeak. Kita akan hantar data random dulu. Lepas tu tuan-tuan akan belajarlah untuk buat connection. Saya cuba ambil masa berbaki beberapa minit sebentar lagi. Untuk tuan-tuan gather around me. Kalau boleh ikut ni lah, ikut dorong ke mana-mana lah. Lelaki dulu ke kan, sebab lepas ni lelaki nak solat Jumaat kan. Lepas tu anda kena fahamkan macam mana nak pasang. Lepas tu anda boleh play around. Okay? So kita akan teruskan dengan method kedua, Adafruit. Adafruit ni adalah option kedua. Anda tak nak hantar ke ThingSpeak, anda boleh hantar ke tempat lain juga. Nama dia adalah Adafruit. Ada juga nama lain seperti Blink. Ini semua adalah syarikat-syarikat yang memberikan peluang kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk menghantarkan data ini ke komputer awan mereka. Faham tak? Jadi, apa yang kita buat? Kita hantar data kita ke komputer awan. Komputer awan inilah yang akan kita ambil datanya dan gunakan untuk kepentingan kita. Secara percuma. Boleh? Adakah kita akan disaman disebabkan kita buat perkara yang tidak beretika? Jawapannya tidak. Apa yang kita buat ni memang beretika. Sebab apa? Sebab ini adalah open source. Apa maksud open source? Dia adalah sumber percuma. Semua orang boleh dapatkan. Saya ambil contoh. ESP32 ni framework dia daripada Expressive punya syarikat. Chip dia dan sebagainya semuanya open source. Daripada dia punya kaedah pembuatan sampailah anda dapat ESP32 atas meja tuan-tuan yang dibeli dengan harga RM15-20 ni, semua open source. Jadi adakah benda ini berbaloi dan berguna? Jawapan dia ya. Dia open source, tak payah perlu bayar lesen. Saya ambil contoh, anda guna Google Sheet dengan anda guna Excel. Kena bayar tak lesen Excel? Excel kena bayar. Google Sheet free je. Anda ada akaun Google, anda boleh pakai. Itu beza dia, faham ya? Jadi kalau tanya saya, anda analisis data menggunakan Excel ke Google Sheet? Kalau anda gunakan Google Sheet, baguslah sebab dia memang percuma. Tapi kalau anda analyse data guna Excel, soalan saya, anda bayar tak lesen Excel tu? Itu saya tak tahu. So, kalau anda bayar, baguslah. Kalau anda tak bayar, maka anda sebenarnya sudah menjalankan penilaian analisa data yang tidak beretika. Walaupun analisa itu betul, tapi tindakan anda dikira tidak bermoral. Faham tak faham ni? Sama juga macam kita nak pergi collect data ni kan. Kita guna data, kita nak collect data.
kita gunakan barang-barang yang ada lesen, kena bayar. So anda gunakan yang tak bayar ataupun anda gunakan yang pirate ni. So anda berdosa lah sebenarnya. So that's why kalau kita belajar ni, kenapa kita tak perlu risau? Sebab semuanya adalah open source. Taklah semua, tapi kebanyakan yang anda akan belajar ni lebih kurang 80% nya adalah open source. Baik, application of biostatistik yang ini saya tak payah cerita sekarang, tapi secara umum dia inilah yang kita akan sambung kemudian. Boleh Yang ini nanti kita sambung pada kuliah kita T10 sebab dia akan ada kaitan lah dengan macam mana cara anda nak membuat visualization. Okey, lagi sikit saya habiskan je lah. Okey, ini adalah contoh-contoh yang anda akan buat analisis ni nanti. Pertama, apa yang anda perlu lakukan, anda perlu analyze data according to the risk matrix ataupun data gadget. Yang ni nanti saya akan repeat balik lah. Senang cerita, data kamu ni nanti bila dah hantar ke komputer awan, apa dia buat dekat komputer awan saja? Dia akan ada kat sana je lah. Dia akan ada sebagai data. Faham? Tapi anda ambil data tu dan anda analisa berdasarkan jumlah. Maka dia jadi apa? Sum. Betul? Itu dipanggil informasi. Betul? Dan apabila dia dijumlahkan, anda perkan pula dengan populasi, iaitu dinamakan sebagai prevalence. Ataupun itu dinamakan sebagai pendedahan per populasi. Iaitu dinamakan sebagai knowledge. Dan berikutnya. Itulah sebab tuan-tuan dan puan kena faham tentang life cycle tu tadi. Mula-mula daripada data, dia akan pergi kepada informasi, dia akan pergi kepada knowledge, dan dia akan pergi kepada decision making process ataupun insight. Yang ni nanti saya akan repeat kemudian, dan tuan-tuan puan akan nampaklah cara-cara dia. Kita perlu cerita secara deskriptif, perlu ada trend. Tahu trend? Bila data tu dalam satu minggu, bila data tu peak, bila data tu paling tinggi, paling rendah dan sebagainya. Kemudian anda akan analyze juga data berdasarkan tempat. Apa maksud tempat? Data kamu ni, kamu akan analyze di pelbagai lokasi tau. Sebaik-baiknya satu kumpulan boleh buat beberapa unit lah kalau anda mampu. Kalau tak mampu, satu unit je lah. Cuma anda boleh mempelbagaikan tempat. Macam Felicia tadi, mungkin kawasan yang anda nak pergi ni tadi, contohnya dalam lebih kurang beberapa kilometer persegi. So anda boleh ambil lah 4 poin. Utara, selatan, barat, timur pada kawasan yang berkenaan. Satu kawasan tu anda boleh ambil data lebih kurang dalam beberapa hari. Contohnya, satu hari dekat sini, 5 hari kat sini, 5 hari kat sana, 5 hari kat sana, 5 hari kat sana, total semua 20 hari. Macam tu lah. Lagi lama anda ambil data, lagi bagus. Sebab apa? Sebab representativeness. Mewakili. Dia mewakili data-data yang kamu collect untuk membuat decision making process. Dan lebih baiknya lagi apa ni? Alat anda ini anda boleh sedekahkan kepada stakeholder yang memberi kebenaran kepada anda. Untuk dia continuously monitor persekitaran yang ada. Betul tak? Tapi dengan syarat, apa syaratnya? Syaratnya data tu kami pun dapat sentiasa melihat datanya. Jadi dia bermanfaat kepada masyarakat. Contoh yang macam tim yang FA buat ni tadi. Siapa? Fitri, Aiman dan kawan-kawan dia. Maka tuan-tuan kalau pasang dekat alat tu, katakanlah syarikat ni tak mampu. Nak beli pun mahal. So awak pun bagi tahu, okay, kami dah buatkan sistem ni, kami hadiahkan. Tapi bayarlah sikit untuk duit kami sebagai kos asas. Dia bagilah upah seorang 1,000 macam kata. Untunglah awak kan. Kalau ada rezeki lah. Sebab apa? Alat ni memang boleh digunakan untuk buat monitoring. So monitoring tu akan bermanfaat kepada masyarakat. Akan bermanfaat kepada beliau. Akan bermanfaat kepada perkara-perkara yang lain. Nampak tak? Sebab anda akan buat benda ni sampai ke level dashboard. So based on the dashboard, anda pula akan buat survey dekat masyarakat dan anda akan lihatlah kesesuaiannya. So biostatistic application ni confirm ada. So that's why anda kena ingat HRI ni punya komponen mesti ada. Maknanya hazard identification kena ada, risk assessment kena ada. Kemudian kena ada risk matrix mesti ada sebagai yang asas lah. Kemudian anda kena collect juga data untuk environment dan juga kena tahu juga apa respons daripada masyarakat. Kalau anda tak nak ambil survey dekat masyarakat, anda dapatkan data daripada sekunder pun tak ada masalah. Anda boleh gunakan. Dan last kali anda boleh gunakan exposure assessment method, iaitu sama ada anda boleh kira ataupun anda boleh estimate lah untuk CDI dengan HQ. CDI adalah stand for chronic daily intake dan HQ adalah hazard quotient. Ni aras yang sedikit tinggi lah di peringkat ijazah nanti anda belajar. Okey, so ini adalah contoh BDA dan jenis-jenis data yang ada. Ini adalah tentang Malaysia tadi. Okey, so saya jemput semua tuan-tuan dan puan yang hadir.